Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi dengan taufik dan hidayah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi meneruskan sesi pembelajaran kita PDPR secara atas talian. Kita sentiasa mengharapkan ilmu yang kita perolehi ini ialah ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Okey. Hari ini Ustaz akan sambung pengajian tentang ibadah, tajuk ibadah iaitu solat jamak dan solat qasar. Baik, dari segi hikmah kenapa solat jamak dan qasar ni dianjurkan dalam Islam, walaupun kita dalam keadaan yang sukar. Orang yang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, dua marhalah, kita kira dia dalam keadaan sukar lah. Perjalanan jauh ni kita kira sebagai dalam keadaan yang sukar, yang payah. Walaupun dalam keadaan payah, walaupun dalam keadaan sukar, namun solat fardu 5 waktu tetap wajib dilakukan dengan sempurna. Walaupun dalam keadaan macam tu, solat fardu tetap kita wajib melakukannya dengan sempurna. Selagi kita berakal, selagi kita ni orang yang siuman, maka solat fardu tidak gugur sekali-kali. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja apabila dia sudah mukallaf. Apa maksud mukallaf? Mukallaf maksudnya orang yang sudah orang yang akil, orang yang berakal, siuman, yang bukan orang gila, dan baligh. Apa maksud baligh? Sampai umur. Bagi lelaki sampai umur apabila bermimpi keluar air mani, manakala bagi perempuan sampai umurnya apabila keluar haid yang pertama ketika umurnya bermula 9 tahun dan ke atas. Itu orang panggil orang yang mukallaf. Bila cukup dua ciri-ciri itu, berakal dan sampai umur, maka dia tidak boleh lagi meninggalkan solat. Walau dalam keadaan dia bermusafir, dalam keadaan sukar, payah, duduk tengah jalan ni, nak berhenti, nak tidur, nak berehat, payah. Dah kata, walau macam tu sekalipun solat tak boleh tinggal. Apatah lagi kita ni dalam keadaan yang sehat, senang, duduk di rumah, tiba-tiba masih lagi meninggalkan solat. Orang yang meninggalkan solat satu waktu je sudah memadai dia menjadi ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubillah min zalik. Kita minta jauh. Jadi ustaz harap anak-anak murid semua sekali dapat melakukan ibadah solat dengan sempurna dan ikhlas. Okey. Hari ini ustaz nak sambung berkaitan dengan syarat-syarat solat jamak dan qasar. Baik. Ketika kita musafir Ketika kita musafir, kita ada 4 pilihan untuk mengerjakan sembahyang. Ketika kita musafir, kita boleh melakukan 4 pilihan. Orang yang musafir ni ingatlah, orang yang melakukan perjalanan yang jauh, 2 marhalah ataupun bersamaan 81 km dan ke atas. Lepas tu jangan tanyalah, kalau 100 km, kalau 100 km kau jauh lah, tentulah boleh juga. Baik. Yang pertama, dia boleh melakukan solat secara qasar dan jamak. Qasar ni memendekkan sembahyang yang 4 rakaat menjadi 2. Zuhur, asar 4 rakaat. Kemudian dia melakukan secara qasar. Maka zuhur tu jadi 2 rakaat. Kemudian dan jamak. Dalam satu waktu dihimpunkan 2 solat. Solat zuhur dihimpun dan dengan solat asar. Baik. Jamak ada 2. Jamak ada 2, jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim kita himpunkan 2 solat dalam waktu yang pertama. Sembahyang zuhur dan asar kita lakukan dalam waktu zuhur. Sembahyang maghrib dan isyak kita lakukan dalam waktu maghrib. Sebab zuhur itu waktu yang pertama, asar waktu yang kedua, maghrib waktu yang pertama, isyak waktu yang kedua. Itu jamak takdim. Dan boleh kita nak sembahyang jamak takhir. Takhir ni kita semayang 2 waktu dalam waktu yang kedua, waktu yang terakhir. Iaitulah kita semayang zuhur dan asar dalam waktu asar. Kita semayang maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Itu panggil jamak takhir. Itu pilihan yang pertama, qasar dan jamak. Dan kita boleh juga ketika musafir jalan jauh ni, kita boleh semayang jamak tanpa qasar. Kita nak himpun saja, kita nak jamak sahaja. Qasar tak boleh juga pilihan macam tu.
Kita sembahyang Zuhur 4 rakaat, kemudian kita bangun sembahyang Asar lalu pun 4 rakaat. Ada qasar tak? Tak ada. Pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, kita sembahyang qasar tanpa jamak. Boleh tengok muka surat 9 muka surat 9 buku ibadah. Qasar tanpa jamak. Apa maksud? Kita orang azan Zuhur, kita sembahyang Zuhur 2 rakaat qasar. Asar sembahyang lagi? Asar belum lagi. Dah nak sembahyang bila Asar? Kita nak sembahyang Asar karang, di dalam waktu Asar karang. Orang bang Asar baru nak sembahyang Asar. Itu orang panggil qasar sahaja. Orang bang Zuhur, kita sembahyang Zuhur 2 rakaat qasar, 2 rakaat pendek. Okey, betul. Dan pilihan yang keempat, kita boleh sembahyang tamam. Apa maksud tamam? Sembahyang sempurna. Sembahyang Zuhur 4 rakaat dalam waktu Zuhur cukup. Kemudian orang bang Asar pula, kita sembahyang Asar 4 rakaat dalam waktu Asar. Itu orang panggil sembahyang tamam, sempurna. Ikut waktu Asar, ikut waktu Zuhur. Okey. Baik, syarat solat jamak takdim. Kalau dalam buku teks muka surat 9 lagi, ada 3 dibagi syarat jamak takdim. Baik, awak boleh tengok buku teks dan awak kena perhatikan huraian ustaz. Sebab belajar agama ni dia kena berguru. Baca saja tidak memadai. Dalam ilmu agama ni kita tak boleh hanya semata-mata membaca sendiri. Ingat tu ustaz pesan ni, pakar sampai bila-bila. Dalam ilmu agama kita tak boleh hanya membaca sendiri tanpa berguru. Sebab bila kita baca saja bimbang, takut kita salah faham. Tu pentingnya kita berguru. Baik, tengok muka surat 9, syarat solat jamak takdim. Yang pertama, hendaklah menunaikan solat secara tertib. Tu garis perkataan tertib. Hendaklah menunaikan solat secara tertib dengan mendahulukan solat Zuhur. Kalau Zuhur dengan Asar mana dulu? Zuhur dulu ke Asar dulu? Tentulah Zuhur dulu. Dah boleh tak kita nak sembahyang Asar dulu? Tak boleh. Jamak takdim, jamak yang kita melakukan 2 solat dalam waktu yang pertama. Zuhur dan Asar kita melakukan dalam waktu pertama, iaitu Zuhur. Maka hendaklah kita sembahyang Zuhur dulu. Kalau Maghrib dengan Isyak, nak sembahyang mana dulu? Yang pertama, Maghrib dulu ke Isyak dulu? Tentulah Maghrib dulu kalau jamak takdim. Kena sembahyang ikut tertib. Zuhur dulu. Kalau Maghrib dengan Isyak, Maghrib dulu. Tu orang panggil syarat yang pertama, kena tertib. Okey. Yang kedua, hendaklah niat jamak takdim. Bila nak sembahyang niat jamak takdim ni? Di dalam takbiratul ihram solat pertama. Kita hendaklah niat jamak takdim di dalam buku dia tulis hendaklah B tu. B tengok hendaklah niat jamak takdim di dalam takbiratul ihram. Sebenarnya bukanlah syarat mesti dalam takbiratul ihram niat jamak takdim. Niat jamak takdim ni bila-bila masa di dalam solat pertama. Di dalam solat pertama. Solat pertama Zuhur, kita tengok sembahyang Zuhur ni. Allah saja aku sembahyang fardu Zuhur 4 kalau qasar lah. Allah saja aku sembahyang fardu Zuhur 2 rakaat qasar. Lepas tu kerana Allah ataupun mengikut imam kerana Allah Taala lepas tu kita pun sembahyang. Alhamdulillahirabbil alamin, surah Fatihah kita baca dah. Lepas tu kita pun tengok aku nak sembahyang lalulah. Lepas sembahyang Zuhur ni aku nak sembahyang Asar lalulah. Tu orang panggil niat jamak takdim di dalam solat pertama. Tetapi dalam solat yang pertama tu, sebelum kita beri salam, sebelum kita sudah sembahyang Zuhur, sebelum kita selesai sembahyang Zuhur, selama itulah kita diharuskan niat untuk jamak takdim. Niat untuk jamak takdim. Okey, sebelum kita bagi salam, kita harus niat jamak takdim. Sepanjang kita start dari sembahyang tu, bermula dengan takbir sehingga kita baca tahiyat akhir tu, paling afdal kita niat jamak takdim di dalam takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram. Tapi kebanyakannya dia jadi panjang. Bila panjang ni dia agak rumit, maka diharuskan kita niat jamak takdim di dalam solat yang pertama. Selagi kita belum salam, selagi itulah kita dibenarkan niat jamak takdim. Tadi masa kita takbiratul ihram, kita niat penuhlah
Allah, kita sembahyang zuhur sahaja, aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Taala. Itu orang panggil niat sembahyang zuhur, mesti dalam takbiratul ihram. Adapun kalau nak sembahyang jamak takdim, kena niat dalam solat pertama, selagi belum salam, selagi itulah kita dibenarkan niat jamak takdim. Okey, yang ketiga, si berturut-turut ataupun mualat. Selepas kita sembahyang zuhur, bangun lalu bangun lalu sembahyang asar. Tak boleh kita melakukan perkara yang boleh mencerai masa yang panjang. Selepas bagi salam zuhur, kena sembahyang asar lalu. Kalau kita selepas sembahyang zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, siap sembahyang zuhur, tiba-tiba ada orang panggilan telefon. Kita pun cakap telefon, hello, cakap lebih kurang dalam 5 minit, 6 minit hingga 10 minit. Lama tu. 5 minit tu lama tu. Lepas tu kita pun okey, waalaikumsalam, kita jumpa mula. Kita petok. Kita nak sembahyang asar dalam waktu zuhur, boleh tak lagi? Tak boleh dah. Sebab apa? Sebab putus mualat. Putus mualat ni maksudnya antara sembahyang zuhur tu nak ke sembahyang asar jamak tu telah pun bercerai tempoh yang panjang. Maka tak boleh. Maka dengan sebab itu kita kena sembahyang zuhur, lepas tu selepas siap sembahyang zuhur terus bangun sembahyang asar lalu berturut-turut. Jadi syarat jamak takdim ada 3. Pertama, kena menunaikan secara tertib. Yang kedua, mestilah niat solat jamak takdim dalam waktu, niat jamak takdim dalam solat yang pertama. Yang ketiga, mualat berturut-turut. Okey, setakat itu saja. Mudah-mudahan faham apa yang saya sampaikan. Kalau tak faham, bolehlah tanya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.